Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali, seperti biasa, masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak rugi, anda tak terlepas kalau Cikgu upload video-video terbaru selepas ini. So, kita teruskan lagi pengajian kita tingkatan 5 Sains KSSM dengan tajuk subtopik 3.2 pencemaran alam sekitar. Jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar, apa maksud dia? Merupakan perubahan ciri fizikal, perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar, iaitu udara, air dan tanah. So, yang ni ingat tidak dikehendaki. Kalau dikehendaki okey. So yang tu pencemaran, bukan pencemaran. Yang kita tak mau ni, itu maksudnya pencemaran. Okey. Pencemaran alam sekitar menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua hidupan. Of course lah. Contohnya derebu ke, ada air sungai kotor ke, kita pun tak selesa. Nak pergi berkelah tepi pantai, tengok air laut, Allah, dengan kotornya. So kita timbul ketakselesaan. Pencemaran alam sekitar menyebabkan isu alam sekitar seperti banjir kilat. So berlakulah kalau so daripada bermula punca daripada mana? Tangan manusia. So berlaku banjir kilat. Jenis pencemaran alam sekitar iaitu udara, tanah, air dan terma. Okey, kita pergi satu persatu. Pencemaran udara. Tengok kalau sebelah kanan ni pun ni daripada letusan gunung berapi, daripada kilang, daripada asap exhaust kenderaan, pembakaran bahan api fosil dan biojisim, gas exhaust automobil, perebutan bahan dan sisa organik membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. So mungkin lepas ni so kalau ada gas toksik, so of course lah kalau hujan, apa yang jadi? Hujan, asid akan turun. Pencemaran udara semula jadi. Ni contoh cikgu bagi tahu tadi, letusan gunung berapi, pembakaran hutan, ribut debu, sisa organik yang mereput. Ni. Pencemaran udara buatan manusia. Cikgu cakap dah tadi. Daripada tangan kita sendiri. Gas exhaust daripada alat ataupun kenderaan bermotor, relau bagas, kita bakar tu, stesen jana kuasa terma, industri dan tapak pelupusan sampah. So semua ni membebaskan gas-gas karbon dioksida, karbon monoksida yang akan menyebabkan pencemaran udara berlaku. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pencemaran air. Sisa ataupun air sisa ni, sisa domestik seperti deterjen dan kumbahan. Sisa pepejal seperti sampah sarap, bahan buangan industri seperti grease. So yang tu kalau minyak ni nampak, tumpahan minyak di laut. So berlakulah pencemaran air. So yang ni daripada apa ni? Penyembuh, racun serangga. So menyebabkan air tercemar. Sama juga ni hasil-hasil sisa industri yang dilepaskan ke sungai, ke longkang. So agak longkang, sungai akan mengalami pencemaran air. Bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja kimia dan racun perosak, tumpahan minyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, pencemaran tanah. So tanah pun boleh berlaku pencemaran. Penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan, pengurusan sisa pepeja yang kurang sesuai. Tengoklah gambar sebelah kanan. Oh, lagi bahaya ni. So yang ni sangat bahaya. Sebab apa? Radioaktif. Hujan asid akan berlaku. Contoh kalau hujan asid berlaku, turun dekat bumi, so tanah akan jadi tak subur. Okey. Hujan asid. Sisa nuklear tu radioaktif. Sisa elektronik.
Okey, yang keempat, pencemaran terma. Okey, contoh aktiviti apa? Penyah hutanan. So tebal semua pokok, tak ada dah hutan. So bumi, siapa yang nak serap karbon dioksida? So pokok dah tak ada. So karbon dioksida tadi dibebaskan, banyaklah isi padu kuantiti karbon dioksida di udara. So makin hari bumi makin panas. Tu maksudnya terma. Okey, haba. Aktiviti perindustrian, pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin. So semua ni akan menghasilkan menyebabkan bumi makin hari makin panas. Okay, so ada 4 pencemaran. Tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Okay. Udara, macam mana kita nak tahu udara yang sihat ke? Okay, kita guna apa? IPU, Indeks Pencemaran Udara, merupakan parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara. So, udara guna IPU. Okay, kalau air pula, kita guna BOD, Biochemical Oxygen Demand, merupakan parameter pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. So, ini 2 parameter, IPU dan BOD. Tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Okay, eutrofikasi. Yang ni selalu kita tengok, dengar dan tengok dan alami ni. Tengoklah di sekeliling kita, kalau ada lombong ke, kalau ada sungai ke, okey, tasik ke, so akan alami eutrofikasi, di mana respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat, daripada mana? Deterjen, baja, sampah ke dalam suatu ekosistem akuatik. Yang ni yang kita tak mahu. Sebab apa? Pertumbuhan alga akan berlaku yang pesat dalam air yang mengandungi bekalan ion nitrat. Yang berlebihan adalah contoh eutrofikasi. So bila alga ni banyak sangat tumbuh dekat atas tasik, dekat lombo-lombo yang tak guna dah. Okey, so hidupan akuatik akan terjejas, akan pupus. Sebab apa? Sebab dalam air yang mengandungi alga yang banyak ni, kurangnya oksigen terlarut. Sebab itulah hidupan akuatik akan mati. Kesan negatif termasuklah, cikgu cerita dah, pengurangan kandungan oksigen dalam air yang menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan akuatik akan mati. Okay. Biochemical oxygen demand dalam air tadi ialah jumlah oksigen terlarut dan diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. So kita guna parameter apa? BOD untuk tahu. Semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel air itu. Okey, dekat makmal kita boleh buat tak? Okey. Tahap pencemaran air bagi sesuatu sampel air boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur setelah dicampurkan dengan sampel air. So yang ni kita boleh buat dekat makmal. So masing-masing boleh buat dengan guru sains kamu, di mana bawa lah sampel air sungai, air longkang, air laut, apa semua, bawa sampel. Lepas tu titiskan 1 cm padu larutan metilina biru. Lepas tu jam randik kita set masa, tengok start. Lepas tu kita tengok waktu dia bertukar, luntur warna biru tu stop. Lepas tu tengok waktu dia, yang mana lebih cepat, yang mana lebih lama. Okey. So apabila larutan metilina biru tadi dimasukkan dalam satu sampel yang tercemar, okey, yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah, warna biru menjadi cepat luntur. So tengok, kalau sampel air yang cepat, mengambil masa singkat sangat untuk luntur, contoh 10 saat, 15 saat, maksudnya sampel air itu sudah tercemar. Okey. Semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur.
Okey. So, macam mana kita nak atasi kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau, green technology. Penggunaan berbola lumpur, mudboard, mikroorganisma efektif. Usaha mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau merupakan proses yang berterusan di Malaysia. Antara kaedah yang digunakan adalah untuk merawat air sungai yang tercemar di Malaysia, termasuklah ni mudboard tadi, ataupun berbola lumpur. Ada dalam buku teks, kamu boleh buat. Bakteria asid laktik, contoh Lactobacillus casei. Okey, ni contoh yang mana bakteria fotosintetik, contoh Rhodopseudomon. Okey, so yang ni semua bagus ni. Yeast, bakteria asid laktik, di mana digunakan untuk merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya dan memudahkan perebutan bahan organik. Ni dia tolong kita. Okey. Ingat sisa kumbahan, ingat bakteria Lactobacillus. Yang kedua, bakteria fotosintetik. Okey, untuk apa? Menggunakan bahan organik ni untuk mensintesis bahan yang berguna seperti asid amino dan gula untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik. So yang ni boleh guna sebagai makanan ikan. Yeast menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan hijau. Wallahualam. So setakat itu saja untuk video kali ni, perkongsian cikgu kali ni. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dengan tajuk 3.3, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Wallahualam. Assalamualaikum.